Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita berpeluang untuk meneruskan pembelajaran kita bagi tajuk akhlak. Dan pembelajaran hari ini kita ulang kaji tajuk yang lepas lah, ya. Sebelum tu kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Okay, kita tanda tangan sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Okey anak-anak. Berkenaan dengan tajuk yang lepas, kita dah bincang iaitu adab masuk masjid. Okey. Ingat lagi tak doa masuk masjid? Semua hafal kan? Hafal tak? Okey, kita baca sama-sama dulu doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaaba rahmatika. Okey, kita baca doa ni bila masuk masjid, kita baca doa ni lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaaba rahmatika. Okey, kita baca sama-sama ya. Anak-anak ikut ustazah baca. Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaaba rahmatika. Ataupun kita baca ketika nak melangkah masuk masjid tu dengan kaki kanan, kita baca Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kita baca, kemudian kita langkah kaki kanan masuk masjid. Apa maksud doa ni? Wahai Allah, Engkau ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Itu kita masuk masjid. Kita doa supaya Allah berikan kita rahmat. Okey? Baik, seterusnya kita tengok doa keluar masjid. Okey? Daripada Fatimah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, kita baca doa sama ya. Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaaba fadli. Dan sekali cuba. Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaaba fadli. Okey, apa maksud doa ni? Wahai Allah, Engkau ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu kelebihan-Mu. Kita doa pada Allah supaya Allah berikan kita rahmat. Kemudian bukan setakat rahmat saja, kita doa juga supaya Allah berikan kelebihan-kelebihan daripada rahmat-rahmat berikut. Okey? Kelebihan siapa? Kelebihan-kelebihan Allah lah. Kita doa. Baik. Tu doa keluar masjid. Baik, seterusnya kita tengok muka surat 26, iaitu fadilat beradab di masjid. Fadilat, tahu fadilat? Apa dia fadilat? Ya, fadilat ialah kebaikan. Apa kebaikannya jika kita beradab di masjid? Kita mengamalkan adab-adab yang adab masuk masjid, adab berada di masjid. Apa kebaikan yang kita boleh dapat daripada perbuatan kita itulah beradab. Perbuatan kita beradab di masjid tu, apa kebaikan yang akan kita dapat? Tengok muka surat berapa tadi? 26. Okey, perhatikan. Yang pertama, okey, ikut ustazah baca ya. Dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Lagi sekali. Dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Okey. Yang kedua, dapat mengeratkan
silaturahim antara jemaah. Lagi sekali, dapat mengeratkan silaturahim antara jemaah. Okey, kita tahu masjid itu tempat kita menunaikan solat, melakukan ibadah. Okey, tempat kita melakukan ibadah tu ada tempat kesukaan Allah lah. Kan kita ibadah tu untuk siapa? Untuk Allah. Baik. Jadi kalau kita pergi ke masjid, kita tahulah tempat tu tempat beribadah, maka kita akan sentiasa ingat kepada Allah sebab kita beribadah tu kepada Allah. Kemudian jemaah-jemaah lain yang datang ke masjid, mereka pun nak menunaikan ibadah. Jadi di situlah kita dapat eratkan hubungan silaturahim, hubungan baik kepada jemaah-jemaah lain yang sama-sama pergi ke masjid. Adakah orang pergi masjid sebab nak bergaduh? Tak ada kan? Jadi semua nak beribadah. Jadi jumpa kawan-kawan yang lain, pergi ke masjid sama-sama. Seronok kan? Okey. Buat masa ni, PKP ni, memanglah kita ni belum boleh lagi pergi ke masjid beramai-ramai. Ya. InsyaAllah nanti bila dah semua pulih seperti sedia kala, bolehlah anak-anak semua pergi ke masjid bersama-sama dengan kawan, ya. Okey, kemudian yang ketiga, kita baca beroleh ketenangan jiwa. Okey. Hati rasa tenang, jiwa rasa tenteram pergi ke masjid. Sebab apa? Sebab kita ingat kepada Allah. Tinggalkan segala masalah di luar. Okay, kita rasa lega, tenang, baca Al-Quran, tenang jiwa kan. Nak melakukan ibadah mana boleh kusuk-kusuk fikiran. Okey. Kemudian yang keempat, dapat bergaul dengan kawan-kawan yang baik. InsyaAllah kawan-kawan yang pergi ke masjid tu adalah kawan-kawan yang baik. Okey, yang kelima, dihormati oleh orang lain. Okey, baca. Dihormati oleh orang lain. Okey, yang terakhir, dapat ganjaran pahala. Okey, sebut dapat ganjaran pahala. Sekali, dapat ganjaran pahala. Pandai. Okey, baik. Kita ke muka surat seterusnya, iaitu muka surat 27, akibat tidak beradab di masjid. Tengok. Kalau kita tidak beradab di masjid, apa akibat dia? Tengok. Berlari-lari, ganggu, lalu di celah-celah jemaah lain contohnya kan. Kita saja ganggu, kacau orang lain yang sedang melakukan ibadah. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Jadi apa kebaikan daripada perbuatan kita kacau-kacau orang tu? Tak ada kebaikan kan? Yang ada hanyalah akibat. Akibat tu apa? Keburukan daripada perbuatan kita yang mengganggu-ganggu orang tadi. Okey, kalau kita tidak beradab di masjid, tengok yang pertama, merosakkan keimanan diri. Sebab kita tahu pergi ke masjid tu untuk melakukan ibadah. Jadi kalau dia mengganggu orang lain, maksudnya dia nak melakukan ibadah ke apa? Kan, dia tak ingat kepada Allah itu. Jadi merosakkan keimanan diri dia. Kemudian yang kedua, menimbulkan kemarahan jemaah masjid. Rasa terganggu. Kita berlari-lari, buat bising, ketawa, kuat-kuat, sampai mengganggu orang lain melakukan ibadah. Orang akan rasa tak selesa. Orang akan rasa tak suka dengan perbuatan kamu. Bukan benci kepada kamu, tapi tak suka dengan perbuatan kamu. Okey, jadi menyebabkan jemaah lain rasa marah. Kalau kamu orang kacau kamu, marah tak? Kalau tak marah pun rasa mesti dalam hati kata tak suka kan. Okey. Yang seterusnya, tidak dihormati oleh jemaah masjid. Orang akan rasa, kenapa budak ni? Orang akan tak suka kan. Tak dihormati. Kawan-kawan pun, alamak kenapa ni? Macam ni perangai dia. Rasa tak suka kan. Okey, kemudian yang terakhir, apa dia? Berdosa. Melakukan perbuatan tu berdosa anak-anak. Jadi nakkah kita melakukan perbuatan yang
mendatangkan keburukan pada kita, bukannya kebaikan. Kita nak ke? Kita nak Allah bagi kita pahala, bagi kita ganjaran. Sebab kita nak masuk syurga kan. Ni kalau dah dapat dosa, kumpul banyak-banyak pula anak-anak. Apa akan jadi? Kita nak tabung dosa. Anak-anak semua nak tabung syurga. Betul tak? Okey, tengok gambar tu. Itu antara perbuatan yang kebiasaannya berlakulah di masjid. Berlari-lari, kacau kawan-kawan. Tengok gambar tu, dia lari bawa samping kawan dia. Lepas tu kawan dia kejar. Kejar, bergaduh. Sebab itu semuanya menyebabkan satu perkara yang tidak baik. Okey? Jadi kalau duduk di masjid kenalah beradab. Adab apa? Adab sopan. Baik, anak-anak, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang turut serta pada hari ini, dan latihan akan Ustazah beri kemudian. Ya, setakat ni Ustazah anak-anak hafal dulu doa keluar masjid. Boleh? InsyaAllah boleh. Siapa yang dah hafal doa masuk masjid, dia hafal pula yang kedua, iaitu doa keluar masjid. Boleh anak-anak? Okey, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.